Haris bin Muhammad Saleh dilahirkan pada 4 November 1930 di Crown Colony of Labuan, iaitu Labuan pada hari ini. Beliau membesar dalam era Sabah masih berada di bawah pentadbiran kolonial British sebelum negeri ini melalui perubahan besar apabila Malaysia dibentuk pada tahun 1963. Selepas pembentukan Malaysia, Haris Muhammad Saleh memulakan kerjayanya dalam pentadbiran negeri Sabah sebelum terlibat secara aktif dalam politik. Menjelang pertengahan 1970-an, lanskap politik Sabah berubah dengan pantas apabila parti-parti lama dicabar dan gerakan baharu muncul. Beliau kemudiannya muncul sebagai antara pengasas Parti Berjaya serta tokoh penting dalam kepimpinan negeri. Pada April 1976, pilihan raya negeri Sabah berlangsung dan Parti Berjaya memenangi majoriti kerusi Dewan Undangan Negeri lalu membentuk kerajaan negeri yang baharu. Fuan Stevens dilantik sebagai Ketua Menteri. Dalam tragedi Double Six yang mengorbankan Ketua Menteri yang baru sahaja dilantik dan kepimpinan tertinggi negeri, Sabah sekali lagi berdepan peralihan kuasa dalam keadaan pentadbiran yang masih belum stabil. Haris Muhammad Saleh dilantik sebagai Ketua Menteri Sabah yang ke-6. Tanggungjawab awal beliau adalah memastikan kerajaan terus berfungsi dan kestabilan negeri dapat dikekalkan. Pada era 1970-an, petroleum dilihat sebagai sumber strategik negara. Pengurusan industri petroleum memerlukan teknologi tinggi, kepakaran khusus dan modal yang besar. Pada ketika itu, Sabah berdepan kekangan dari segi keupayaan teknikal, kepakaran industri serta sumber kewangan untuk mengurus sektor petroleum secara berdikari. Kerajaan Persekutuan memperkenalkan pendekatan pengurusan berpusat bagi industri petroleum negara, bertujuan untuk seragamkan kawal selia, memudahkan perancangan industri, menarik pelaburan serta teknologi dan memperkukuh keselamatan tenaga negara. Dasar ini dimaktubkan melalui Petroleum Development Act tahun 1974 atau Akta 144 yang meletakkan pemilikan penuh serta hak eksklusif petroleum di bawah Petronas. Dalam kerangka inilah pada 14 Jun tahun 1976, di bawah pentadbiran Haris Muhammad Saleh, Sabah bersetuju dengan pemindahan dan peletakan hak petroleum Sabah kepada Petronas. Persetujuan tersebut dimuktamadkan apabila satu dokumen rasmi penyerahan hak petroleum ditandatangani antara Kerajaan Negeri Sabah dan Petronas. Dokumen ini dikenali sebagai Grant of Rights, Powers, Liberties and Privileges in Respect of Petroleum, dan melaluinya pengaturan petroleum itu mula berkuat kuasa. Berhubung bayaran kepada negeri, Akta 144 tidak menetapkan kadar royalti secara khusus. Sebaliknya, ia memperuntukkan bayaran tunai berdasarkan persetujuan antara pihak-pihak terlibat. Dalam konteks Sabah, bayaran ini lazimnya dirujuk sebagai 5% dan sering disebut sebagai royalti petroleum, walaupun dari sudut perundangan ia ditakrifkan sebagai bayaran tunai. Sejak pengaturan petroleum ini dimeterai, isu petroleum terus menjadi antara perbahasan paling berpanjangan dalam sejarah moden Sabah, melibatkan persoalan hak negeri, pembahagian hasil sumber, serta keseimbangan kuasa dalam hubungan antara Sabah dan Kerajaan Persekutuan hingga ke hari ini. Pada tahun 1981, pilihan raya negeri Sabah diadakan sekali lagi dalam suasana politik yang masih dikuasai oleh Parti Berjaya. Keputusan pilihan raya tersebut menyaksikan Parti Berjaya mencapai kemenangan besar dengan memenangi 44 daripada 48 kerusi Dewan Undangan Negeri Sabah. Kemenangan ini mengukuhkan kedudukan Haris Muhammad Saleh sebagai Ketua Menteri Sabah dan menandakan kemuncak penguasaan politik beliau dalam pentadbiran negeri pada era tersebut. Menjelang awal dekad 1980-an, Kerajaan Persekutuan melihat Labuan sebagai lokasi strategik untuk tujuan pentadbiran dan pembangunan di peringkat nasional. Untuk melaksanakan perancangan tersebut, perubahan status Labuan memerlukan persetujuan Kerajaan Negeri Sabah serta pindaan undang-undang di peringkat negeri dan persekutuan. Dalam konteks pentadbiran Haris Muhammad Saleh, Dewan Undangan Negeri Sabah meluluskan enakmen wilayah Persekutuan Labuan pada tahun 1984. Pada masa yang sama, Perlembagaan Persekutuan turut dipindah bagi membolehkan perubahan sempadan negeri dan penubuhan wilayah Persekutuan baharu. Hasil daripada proses perundangan ini, pada 16 April tahun 1984, Labuan secara rasmi bertukar status daripada sebahagian wilayah Sabah kepada wilayah Persekutuan. Pertukaran status ini bermaksud Labuan tidak lagi ditadbir oleh Kerajaan Negeri Sabah, sebaliknya diletakkan terus di bawah pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Sejak itu, urusan pentadbiran, kewangan, undang-undang dan pembangunan Labuan ditentukan di peringkat Persekutuan dan bukan lagi oleh Kerajaan Negeri Sabah. Pada 20 dan 21 April tahun 1985, berlangsungnya pilihan raya negeri Sabah. Ketika itu, lanskap politik Sabah berada dalam keadaan rapuh dengan peralihan sokongan rakyat serta ketidakstabilan yang telah berlarutan sejak beberapa tahun sebelumnya. Dalam pilihan raya ini, Parti Bersatu Sabah atau PBS memenangi 25 kerusi Dewan Undangan Negeri dan berjaya membentuk kerajaan negeri. Parti USNO pula memenangi 16 kerusi, manakala Parti Berjaya memperoleh 7 kerusi. Haris Muhammad Saleh bertanding di kawasan Tenom tetapi tewas, sekaligus menamatkan kedudukannya sebagai ahli Dewan Undangan Negeri. Secara keseluruhan, Haris Muhammad Saleh memerintah Sabah selama hampir 9 tahun. Era pentadbirannya sering dikaitkan dengan 3 perkara utama, yaitu peralihan kuasa selepas tragedi Double Six, perbahasan berpanjangan berkaitan petroleum, serta perubahan status Labuan menjadi wilayah Persekutuan. Kesemua peristiwa ini menjadikan era pentadbirannya sebagai satu fasa penting dalam sejarah moden Sabah yang membentuk perbincangan tentang kuasa negeri, hasil sumber dan hubungan antara Sabah dengan Persekutuan.